Assalamualaikum. Kita sambung lagi dengan muka surat 90 soalan E. Dia kata diberi sin A sama dengan 12/13 dengan keadaan sudut A lebih besar daripada kosong, lebih kecil atau sama dengan 90. Jadi kalau kita lukis, ini 90, 180, 270, 360 kan. 90, 180, 270, 360. Ataupun sini pi per 2, sini ialah pi, sini 3 pi per 2, yang ni ialah 2 pi. Okey, kalau dalam pi. Jadi yang ni dia minta A antara 0 hingga 90, maksudnya dia duduk di sekuan pertama. Okey, jadi kalau awak faham yang tu, jadi kalau kita fahamkan yang tu, dia akan jadi dia duduk di sekuan pertama. Jadi kalau cikgu lukis balik, kan, dia duduk di sini sudutnya, jadi kita lukis segitiga. Jadi A kat sini, sudut A, dia kata setentang per hipotenus. Jadi 12 sini, 13 sini, confirm lah kat bawah sini akan jadi 5. Yang ni teorem Pythagoras. Okey, seterusnya dia kata cari nilai setiap trigonometri yang berikut. Dia bagi sin 2A. Jadi kita tahu sin 2A ialah 2 sin A cos A. Okey, yang ni kita tengok dekat formula kat atas tadi. Jadi sama dengan 2 sin A ialah setentang per hipotenus 12/13 darab dengan cos A ialah sebelahan per hipotenus 5/13. Jadi awak tekan kalkulator, awak akan dapat 120/169. Okey, untuk soalan yang ni dia akan jadi cos 2A dia akan jadi cos square A tolak sin square A. Yang macam tadi kan, awak hafal satu pun insyaAllah awak boleh keluarkan yang dua lagi. Okey, yang ni cikgu terus bagi jawapan akhir, awak cuba buat. Jawapan akhir dia ialah sama dengan negatif 119/169. Yang ni pun cikgu bagi jawapan akhir, negatif 120/119. Okey, seterusnya kita sambung dengan muka surat 91. Dia kata selesaikan setiap masalah yang berikut yang melibatkan sudut separuh. Okey, jadi kita masuk yang tajuk baru iaitu half. Okey, half angle formula. Okay, sudut separuh. Jadi kalau daripada situ, kalau awak tengok tadi kan, dia adalah terbitan daripada double angle. Jadi sin dalam kurungan 2A bersamaan dengan 2 sin A cos A kan. Jadi kalau awak dah hafal yang ni, awak boleh guna untuk sini. Jadi kalau yang ni half angle, dia akan jadi sin dalam kurungan A kan, bahagi 2 sini. Dia akan jadi sama dengan yang ni semua bahagi 2. 2, yang ni pun bahagi 2, yang ni akan bahagi 2. Itu maksud half. Jadi 2 sin A per 2 kurungan cos kurungan A per 2. Datang daripada mana? Datang daripada double angle formula. Okey, seterusnya kalau cos pula, kita dah hafal tadi, cos dalam kurungan 2A bersamaan dengan cos square A tolak dengan sin square A. Jadi kalau half angle, dia akan jadi cos, yang ni bahagi 2, dia akan jadi cos A bersamaan dengan yang ni pun bahagi 2, cos square A per 2 tolak sin square A per 2. Okey, yang ni pun akan jadi samalah. Yang ni akan jadi sama dengan 2 cos square A akan jadi A per 2 tolak 1. Yang satu lagi dia akan jadi sama dengan 1 tolak 2 sin square A akan jadi A per 2. Okey, yang ni pun sama. Yang ni akan jadi, yang tadi cikgu tulis kat sini tangent dalam kurungan 2A akan jadi 2 tangent A bahagi dengan 1 tolak tan square A. Jadi kalau dah half angle, dia akan jadi bahagi 2. Yang ni pun bahagi 2 tutup kurungan, yang ni pun bahagi 2 tutup kurungan. Dan dia akan jadi
tangent A sama dengan 2 tangent dalam kurungan A per 2 bagi dengan 1 tolak tangent square A per 2. Jadi kesimpulannya, daripada yang hasil tambah tadi, addition formula, double angle formula dengan half angle formula semuanya berkait. Jadi kalau awak dah hafal satu addition formula, awak boleh terbitkan yang dua lagi. Okey, jadi seterusnya cikgu pergi ke soalan muka surat 91 nombor 1. Okey, kita tengok sama-sama. Dia kata diberi cos X sama dengan 1/9, cari nilai cos X per 2. Jadi dia bagi yang ni 1/9. Kalau kita lukis, kan, ini X. Cos ialah sebelahan per hypotenuse. Jadi dia nak minta cos X per 2. Okay, jadi kita boleh keluarkan. Tengok cikgu keluarkan soalan A. Kita tahu cos X bersamaan dengan 2 cos square X tolak 2 cos square X per 2 tolak 1. Kan? Ni dia akan jadi per 2 cos square A per 2 tolak 1. Datang daripada mana formula tu? Datang daripada cos tadi. Cikgu tulis kat sini. Okay. Cos A sama dengan 2 cos square dalam kurungan A per 2 tolak 1. Jadi kalau cos X sama dengan, dia akan bahagi 2. 2 cos square X per 2 tolak 1. Okey, seterusnya cos X ialah 1/9. Jadi sama dengan 2 cos square kurungan X per 2 tolak 1. Jadi kita boleh selesaikan yang ni 1/9 nombor dengan nombor, huruf dengan huruf. Jadi yang ni cikgu pindah ke depan. Kan? Dia akan jadi 2 cos square kurungan X per 2 sama dengan 1 tambah 1/9. Tekan kalkulator. Akan dapat 1 tambah 1/9 ialah 10/9. Okey, seterusnya cikgu sambung kat sini. 2 ni pindah ke sana, dia akan jadi bahagi 2. Okey, jadi dia akan jadi cos square dalam kurungan X per 2 sama dengan 10/9 bahagi 2 ialah 5/9. Jadi seterusnya kita nak cos sahaja. Cos X per 2. Jadi yang ni kita square rootkan. 5/9. Jadi dia akan jadi sama dengan tambah tolak. Jadi tambah tolak square root 5 per square root 9. Kan? Dia akan jadi sama dengan tambah tolak square root 5 per 3. Square root 9 ialah 3. Okey, seterusnya cikgu pergi ke soalan B. Dia minta awak cari sin pula. Sin X per 2. Jadi dia akan jadi, kita tahu cos X, kita ambil yang formula yang ada sin, kan, yang tadi. Cos X sama dengan 1 tolak 2 sin square X per 2, kan. Okay, jadi kita masukkan sini. 1 tolak 2 sin square kurungan X per 2. Okey, seterusnya tak ada Yasin. Tak ada Yasin. Oh, jadi cos X tadi dia dah bagi 1/9. Jadi kita masuk 1/9 kat sini. 1 tolak 2 sin square kurungan X per 2. Okey, seterusnya macam tadi juga, nombor dengan nombor, huruf dengan huruf. Jadi yang ni kita pindah ke kanan, yang ke depan. 1/9 kita pindah ke belakang. Akan jadi 2 sin square X per 2 kurung sama dengan 1 tambah 1. 1 tolak 1/9 ialah 8/9. Okey, seterusnya kita bahagikan 2.
Jadi macam tadi sin square X per 2, 8 per 9 bahagi 2 ialah 4 per 9. Seterusnya dia akan jadi, yang ni square root kan. Jadi sin kurungan X per 2 dia akan jadi tambah tolak square root 4 per 9 ialah dapat tambah tolak 2 per 3. Okey, itu jawapan dia untuk soalan 1B. Seterusnya untuk soalan nombor 2, dia kata diberi tangen 45 sama dengan 1, cari nilai tangen 157.5 dalam bentuk set. Dia nak dalam bentuk set kan. Jadi kita tahu yang maklumat yang dia bagi, kita boleh cari 157.5 darjah bersamaan dengan negatif. Ini kalau kita lukis 157 berada di sini. 157.5, jadi dekat sini ialah negatif tangen kan. Jadi negatif tangen 180 tolak 157.5 ialah 22.5 darjah. Okey, ini sudut dia. Seterusnya kita letkan. Let T sama dengan 22.5 darjah. Okey, jadi kita akan dapat, tadi dia bagi tangen 45 darjah. Tangen 45 darjah bersamaan dengan formula dia ialah tangen 45 kan per 2 kan. Jadi kita boleh pakai formula tangen A sama dengan 2 tangen dalam kurungan A per 2 bahagi dengan 1 tolak tangen square kurungan A per 2. Jadi kenapa cikgu buat 45 darjah? Sebab satu, tangen 45 darjah ada nilai. Yang kedua, 45 darjah ni bersamaan dengan 22.5 darab 2. Okey, kalau 45 bahagi 2 awak akan dapat 22.5. Jadi kita boleh pakai formula half angle. Jadi dia akan jadi 2 tangen and A ialah yang ni, 45 bahagi 2 ialah 22.5 tutup kurungan bahagi dengan 1 tolak tangen square. Okey, A per 2 ialah 22.5. Seterusnya yang ni tangen 22.5 ialah kita letkan tadi kan, T sama dengan tangen, tertinggal. T ialah tangen 22.5, jadi 2 darab T bahagi dengan 1 tolak tangen square ialah jadi T square. Samaan dengan tangen 45 adalah 1. Okey, jadi yang bawah ni kita kurung, kita pergi ke sana dia akan jadi darab. Cikgu sambung sini dia akan jadi 1 tolak T square sama dengan 2T. Ni dah dalam bentuk kuadratik. Kita pindah ke sana, dia akan jadi T square tambah 2T tolak 1 sama dengan 0. Jadi yang ni kita boleh guna formula. Jadi T sama dengan negatif B ialah negatif 2 tambah tolak punca kuasa 2 B kuasa 2 tolak 4 AC bahagi dengan 2A. A ialah 1. Okey, seterusnya dia akan jadi negatif 2 tambah tolak punca kuasa 2, 2 kuasa 2 4. Tolak-tolak akan jadi tambah 4 bahagi dengan 2. Seterusnya dia akan jadi negatif 2 tambah tolak punca kuasa 2 4 tambah 4 8 bahagi dengan 2. Jadi kita pecahkan. Cikgu sambung sini akan jadi first ialah negatif T sama dengan negatif 2 tambah tolak, yang ni punca kuasa 2 4, punca kuasa 2 8, punca kuasa 2 2, 4 kali 2 8 bahagi dengan 2.
Okey, cikgu tunjukkan lagi lah bagi awak nampak. Dia adalah punca kuasa 4/2 macam tu. Dia akan jadi negatif 2. Yang basic-basic macam ni sangat penting untuk awak fahamkan. Okey, dia adalah punca kuasa 4, punca kuasa 2 bahagi 2. Dia sama dengan negatif 2 tambah tolak punca kuasa 4 ialah 2 square root 2 sek 2 bahagi 2. Jadi yang ni kita boleh kecilkan. Dia akan jadi 1, 1, 1. Akan jadi negatif 1 tambah tolak sek 2. Itu adalah seterusnya dia kata dalam bentuk sek. Jadi nilai tangent 157.5 darjah. Okey, jadi disebabkan 157.5 tu, kalau awak tekan kalkulator, tangent 157.5 tu dia adalah lebih kecil daripada kosong. Jadi kita kena ambil. Oleh sebab itu, tangent 157.5 adalah bersamaan dengan kita ambil yang negatif. Tolak 1 tolak sek 2. Sebab apa? Sebab dia lebih kecil daripada kosong. Okey, seterusnya cikgu buat soalan nombor 3. Kalau tak faham boleh tanya. Dia kata buktikan 1 tolak cos A per dengan sin A bersamaan dengan tangent A per 2. Kalau tengok per 2 macam ni, confirm lah dia guna half angle formula. Jadi daripada situ, tengok 1 tolak cos A bahagi dengan sin A, dia akan jadi 1 tolak, kita tengok formula cos. Cos akan jadi 1 tolak kurungan, dia akan jadi 1 tolak 2 sin square buat kurungan A per 2 tutup kurungan besar. Okay. Yang ni tolong familiar dengan formula ni ya. Yang ni. Cos ni dia adalah bersamaan 1 tolak ni. 1 tolak 2 sin square A per 2. Cikgu harap sangat awak familiar dengan formula. Okey, seterusnya bahagi dengan bahagi dengan sin A tu akan jadi 2 sin A per 2 cos kurungan A per 2 tutup kurungan. Seterusnya akan jadi sama dengan yang ni 1 tolak 1 hapus, tolak-tolak akan jadi tambah 2 sin square kurungan A per 2 tutup kurungan bahagi dengan yang ni ada lagi 2 sin A per 2 tutup kurungan cos kurungan A per 2 tutup kurungan. Jadi 2 dengan 2 boleh hapus. Sin dengan sin ni boleh hapus. Tinggal lagi sin A per 2 dengan cos A per 2. Dia akan jadi tangent kurungan A per 2. Okey, dah proof kan. Seterusnya soalan nombor 4. Soalan nombor 4 pun soalan buktikan. Okay, cikgu padam sekejap. Penuh sangat. Okay, dia kata buktikan cot A per 2 tolak tan A per 2 bersamaan dengan 2 cot A. Ini pun double angle formula. Jadi yang ni cikgu nak awak try jawab soalan buktikan. Okey, sekian. Terima kasih.